Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Padanya keterangan-keterangan mengenai petunjuk dan keterangan-keterangan yang membezakan di antara yang benar dan juga yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang berusaha pihak pengurusan surau, pengurusi dan jawatan kuasanya, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk serta inayah daripadanya. Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita dipilih Allah untuk berkesempatan berada di bulan Ramadan. Sedar tidak sedar, hari ini sudah masuk malam yang ke-12. Kita berada di bulan Ramadan. Sudah lepas penggal yang pertama, fasa yang pertama. Kemudian masuk fasa yang kedua, 10 yang kedua. Kemudian fasa yang ketiga, 10 yang ketiga. Melengkapi 30 hari kita berada di bulan Ramadan. Allah mustajabkan doa kita selama ini dalam kita menyahut anjuran doa yang disabdakan Nabi kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sekarang Allah Ta'ala pilih kita. Kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Termasuklah di antara keberkatan dan kemuliaan Ramadan itu, Allah pilih bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman yang saya bacakan sebentar tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Yang mana kita sedia maklum Al-Quran ialah kalam Allah. Kata-kata Allah. Yang sifatnya membawa petunjuk dan bimbingan dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kita kalangan manusia jelas matlamat kewujudan kita di alam dunia. Yang membezakan kita dengan haiwan dan binatang. Membezakan kita dengan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Kerana semua makhluk-makhluk tadi sifatnya hidup macam manusia. Tetapi kita manusia Allah letakkan kemuliaan dan kelebihan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Merangkumi pada diri manusia itu unsur jasad, roh dan akal. 3 unsur ini menjadikan manusia mencapai kemuliaan dengan mendapat pemanduan wahyu petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan. Allah pilih bulan Ramadan menjadi suatu nikmat bagi kalangan manusia ini mencapai nilai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dapat menyaksikan bagaimana lakaran sejarah yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran mengenai peristiwa
penurunan wahyu kepada Nabi SAW. Rasul akhir zaman, khatamul anbiya, penutup segala nabi-nabi, yang membawa agenda yang besar. Iaitulah rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh alam. Dengan membawa manusia kepada nilai kebenaran dalam kehidupan. Sehingga membawa kepada kalangan bangsa Arab, yang kita sedia maklum kehidupan mereka dalam keadaan yang huru-hara dan kucar-kacir. Berteraskan kepada rukun jahiliah. Sehingga fizikal mereka kelihatan manusia, tapi sifat mereka kehaiwanan dan kebinatangan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya menindas yang miskin. Yang cerdik mengambil kesempatan terhadap golongan yang tak pandai, yang tak belajar. Akhirnya masyarakat tidak ada keharmonian dan kesejahteraan. Sebaliknya berlaku pertumpahan darah, pembunuhan dengan sewenang-wenangnya, dan rosaknya nasab keturunan dengan berlakunya zina, seperti haiwan dan binatang yang tidak ada maruah dalam kehidupan. Namun apabila wahyu yang Allah turunkan dinamakan Al-Quran ini, memandu kalangan mereka sehingga terbinanya kehidupan manusia yang ada maruah. Sehingga mereka hidup dalam keadaan yang jelas matlamat. Lalu terbentuklah apa yang dikatakan generasi awal umat Islam, yang berpegang kepada bimbingan petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan, yang diketuai ataupun yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sehingga mereka mencapai kegemilangan. Hidup mereka menjadi mulia. Dan kita dapat saksikan realiti di zaman tersebut sudah wujud dua tamadun yang hebat dinamakan Rom dan Parsi, yang digeruni dan ditakuti oleh sesiapa sahaja yang ada pada waktu itu. Al-Quran membimbing kalangan orang-orang yang beriman supaya mereka meletakkan matlamat utama ialah redha Allah mengatasi segala-galanya. Dan menjadikan kalangan mereka yang beriman dengan petunjuk Al-Quran adanya prinsip dan jati diri yang tidak tunduk kepada kebatilan. Kerana Al-Quran sifatnya Al-Furqan, yang membezakan di antara yang hak dan juga dengan yang batil. Dua kuasa besar dunia yang wujud itu menyeru kepada kebatilan, menyembah selain daripada Allah. Rom menganggap dan membawa manusia di bawah pemerintahannya tidak bertuhankan Allah. Sebaliknya, memuja dan mendewa-dewa paderi-paderi. Dan juga bertuhankan kepada Tuhan yang salah, dengan berpegang Trinity ataupun anak Tuhan, dan juga sebagainya. Begitu juga dengan Parsi menyuruh kepada kebatilan, menyembah api, dan juga kehidupan yang menyembah makhluk. Namun kesemuanya itu adalah kehidupan acuannya yang batil. Lalu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang dipimpin oleh Nabi SAW, membentuk dan membina generasi umat yang jelas hala tuju dan matlamat kehidupan. Itulah mengabdikan diri kepada Allah, tidak mengabdikan diri kepada patung-patung, tidak mengabdikan diri kepada makhluk sesama makhluk, dan tidak mengabdikan diri kepada sesuatu yang tidak berasas dalam kehidupan. Sehinggalah mereka ini mencapai ketakwaan yang tinggi. Lalu mereka mengimarahkan bumi Allah, sehingga mereka mampu membezakan di antara yang benar dan yang salah. Proses itulah dinamakan kehidupan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Maka inilah tuntutan dan matlamat kehidupan kita di alam dunia. Baik di zaman Nabi dan para sahabat, di zaman tabi' dan tabi'in, sehinggalah pada zaman kita dan anak cucu cicit cuit kita. Sehinggalah berlakunya hari kiamat. Justru dalam kita untuk mencapai kepada momentum berkekalannya kita dengan nilai petunjuk itu, Allah menyediakan ruang-ruang yang banyak kepada kita. Peluang-peluang dalam memperkasakan iman kita.
termasuklah Ramadan yang Allah Ta'ala anugerahkan kita ini. 1 bulan kita diwajibkan berpuasa. Yang mana kita sedia maklum, falsafah Ramadan dengan kewajipan berpuasa itu ialah untuk menjana dan membina ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Maka dengan kefarduan puasa tadi adalah proses untuk membina dan menjana ketakwaan. Supaya dengan takwa tadi menjadi enjin yang mahal dalam setiap individu yang bergelar Muslim dan mengaku beriman kepada Allah. Di situlah terbentuknya apa yang dikatakan nilai modal insan. Ataupun yang dikatakan nilai maruah dan kemuliaan manusia. Yang berpegang kepada prinsip dan jati diri. Dan mereka tidak tunduk kepada kehendak-kehendak hawa nafsu. Dan puasa itu sendiri sifatnya mengekang hawa nafsu. Supaya nafsu tadi, dia dalam keadaan merendahkan egonya. Ataupun merasakan tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kita sedia maklum puasa bila diwajibkan, kita tak boleh makan dan minum. Dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkannya bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Khusus hanya di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak ada masalah. Allah Ta'ala letakkan SOP hanya pada bulan Ramadan. Ibarat kalau COVID-19, norma barunya SOP kena pakai mask. Tak boleh bersentuhan. Kena pakai hand sanitizer. Kena berlaku penjarakan sosial. Maka rasa satu keadaan yang mencanggahi kebiasaan yang kita lalui. Maka Ramadan begitulah. Allah fardukan 1 bulan tu tak boleh makan pada siang hari. Padahal sebelum ni boleh makan je. Lepas sembahyang subuh pagi tu, hak peminat roti canai, bahan roti canai. Hak minat nasi khabu, bahan nasi khabu. Tapi masuk Ramadan, kembang mulut lecah rasa. Biasa bahan nasi khabu pagi-pagi, pagi tu boleh makan nasi khabu. Tak, maknanya. Norma baru. Ikut SOP. Tapi 1 bulan sahaja. Kenapa? Allah nak tengok, Allah nak didik kita. Kita ni hamba yang patuh ataupun tidak. Hamba yang ikut SOP ataupun tidak. Maka di situlah proses mentarbiah dan mendidik. Allah jadikan 1 bulan, 30 hari. Orang tua-tua kata, bila amalan lekat sebulan ni, lekat hawa dia panggil. Tak. Kalau tak lekat hawa, tanda dia bermasalah. Tapi banyakkan kita perhati, orang kita ni memang bermasalah. Lepas habis bulan Ramadan, masuk raya jadi atur raya ramai. Dia lupa dah amalan 30 hari dia buat, dia beramal dengannya. Ulang alik ke masjid suraunya, membaca Qurannya, bertahajud pada 2/3 malamnya, bersedekahnya, tiba-tiba hilang gitu saja. Bulan Ramadan ada kekuatan. Maka di sini boleh dimuhasabahkan. Barangkali sepanjang Ramadan tu, dia mengabdikan diri kepada Ramadan, bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan lekat tabiat amalan dia. Dia akan istiqamah, berterusan dengan amal-amal soleh tadi. Maka sebab itulah, konsep dan falsafah Ramadan itu dalam menjana taqwa di samping dengan Al-Quran yang sifatnya membimbing dan memberi petunjuk, apabila dihayati akan kandungan dan juga perintah-perintah padanya, itulah yang benar-benar memenuhi matlamatnya dan tujuannya. Maka sebab itu, apabila kita ini amat bertuah dan beruntung. Kerana pada bulan ini, kita berkesempatan dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan padanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang berlanjutan dan kehidupan yang seterusnya kepada kita ini, biar sempat kita menyempurnakan Ramadan dengan perkara-perkara ketaatan.
dengan kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana generasi awal umat Islam, mereka istiqamah dengan perkara ketaatan tadi sehingga menggambarkan jiwa-jiwa mereka itu jiwa yang bertakwa. Walaupun mereka pada kedudukan yang terbatas dan sedikit, tetapi mereka berbisa dan hebat. Kalau kita lihat sejarah ataupun peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ini tak mudah juga. Banyak peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, diturunkan Al-Quran. Yang kedua, berlakunya peristiwa Perang Badar yang melibatkan suatu falsafah yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Sehingga wujudnya generasi kalangan umat pada waktu itu dapat membezakan. Mereka mampu berhadapan dengan darah daging mereka sendiri. Contohnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia terpaksa berlawan dengan ayahnya Al-Jarrah. Kalau ikut pada fitrah manusia, mana mungkin anak nak perang dengan ayah, nak bertetak dengan ayah di medan perang. Mustahil. Secara fitrah kemanusiaan. Tetapi dengan iman dan takwa tadi, dia dapat bezakan. Apabila ayahnya Al-Jarrah menentang Islam dengan sekeras-kerasnya, si anak tadi beriman kepada ajaran Islam dengan sebenar-benar keimanannya, dia mampu berhadapan dengan perkara tadi. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq terpaksa berhadapan dengan anaknya Abdul Rahman bin Abu Bakar di medan Badar. Kesemuanya itu dalam memberi gambaran bagaimana nilai ketakwaan ataupun penguasaan dan penghayatan mereka terhadap kandungan Al-Quran dalam meletakkan redha Allah mengatasi segala-galanya. Dan begitulah dalam bulan Ramadan berlakunya apa yang dikatakan pembukaan kota Mekah. Ini pada tahun yang berbeza tapi pada bulan Ramadan. Fathu Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Perang Badar berlaku pada tahun ke-2 Hijrah. Kesemuanya berlaku pada bulan Ramadan. Sebab itulah Ramadan dikaitkan dengan bulan kemenangan. Di saat orang-orang yang beriman merealisasikan nilai ketakwaan mereka kepada Allah, mereka berjaya menghasilkan ataupun menterjemahkan apa yang dikatakan kemenangan yang mencapai keredaan Allah ke atas mereka. Maka sebab itu, apabila kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang menggambarkan nilai kehebatan dan kekuatan umat Islam, sepatutnya kita umat Islam di akhir zaman ini merasakan suatu motivasi yang tinggi dan semangat serta keyakinan yang tinggi kita untuk mengembalikan semula kegemilangan tersebut. Kerana pada saat ini kita lihat umat Islam berada pada kedudukan yang lemah dan pasif. Maknanya tidak dilihat sebagai hebat seperti mana generasi awal umat Islam. Kita bilangan di zaman akhir ini ramai. Nak banding dengan zaman generasi awal umat Islam. Tetapi berbeza dari sudut prestasi dan kecemerlangan, mereka di zaman generasi awal umat Islam walaupun sedikit tapi hebat dan berbisa. Kita di zaman kini ramai tapi dok buat cetong, kata. Ibarat ayam ketik tunggal. Tak. Kenapa? Takwa kita gagal dicapai mengikut tuntutan dan matlamatnya. Kita tengok apa yang berlaku di Palestin, Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam yang merupakan kiblat pertama umat Islam, dan peristiwa Nabi di-mi'rajkan daripada situ naik ke Sidratul Muntaha. Hari ini Baitul Maqdis dijajah, dicengkam oleh Zionis Israel. Sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Sedangkan Zionis itu populasi mereka hanya 30 juta lebih kurang. Kita hari ini berbilion bilangan kita seluruh dunia. Tapi kita tak mampu berbuat apa-apa. Ibarat kata kita tidak ada rasa malukah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan generasi awal umat Islam, bilangan mereka terhad, tapi mereka hebat. Sebab apa? Takwa dan penghayatan Al-Quran yang hidup dalam jiwa mereka, mereka mampu menterjemahkan tanggungjawab mereka yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Nabi ajarkan kepada mereka. Namun kita hari ini kena ambil semula sebagai muhasabah diri kita. Mereka mampu dan telah pun membuktikan kejayaan mereka. Sepatutnya kita hari ini terlebih mampu dan boleh buktikan kejayaan kita.
Dengan bilangan kita yang ramai, cuma kena baiki sikitnya bahagian takwa kita. Dan sekarang ni kita berada di bulan Ramadan, ibarat terapi. Sebulan ni proses kita nak merawat. Merawat iman kita. Supaya capai takwa yang sebenarnya dan kita mampu membina semula kekuatan dan menjiwai nilai apa yang dinyatakan Allah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan ataupun umat yang bercirikan keadilan. Berteraskan Al-Quran dan Sunnah, dihidupkan dan diamalkan dalam kehidupan, lalu menjadi saksi ataupun menjadi contoh dan model kepada mereka yang melihat penterjemahan Al-Quran dan Sunnah itu dalam bentuk ungkapan, perbuatan dan tindakan. Maka dengan kejayaan kita mampu melaksanakan perkara tersebut, kita tanpa sedari kita sudah memberi sumbangan yang besar kepada agama Allah Ta'ala. Orang bukan Islam tengok hebatnya orang Islam dengan jati diri dan prinsip yang ada pada mereka. Orang bukan Islam, dia tengok indahnya Islam itu apabila kita mampu menterjemahkan Islam dengan sebaik-baiknya. Hari ini, kita tengok orang Islam gagal menterjemahkannya. 2x5 macam bukan Islam juga. Orang Islam pakai seluar pendek. Orang Islam dedahkan aurat bagi perempuannya. Tak. Pakai baju kakak, pakai baju adik. Tak. Habis macam-macam. Tak. Kalau kita kara, kita kupah habis. Dengan realiti masyarakat kita hari ini, ibarat kata markah tu duk luluh atas tong pemuju boleh. Tak. Kenapa? Penghayatan tadi. Penghayatan nilai agama yang Allah dan Rasul perintahkan, kita tak mampu untuk mencapai kepada tuntutannya. Sebab itulah, kita sebenarnya mampu, tetapi disebabkan oleh kealpaan, kelekaan, kelalaian. Selama ini menyebabkan kita hanyut dengan agenda-agenda musuh-musuh Allah sehingga mengheret kita kepada kegagalan kita untuk menjiwai nilai Islam yang sebenarnya. Maka kita jadikan Ramadan kali ini betul-betul dapat membentuk dan membina jati diri kita dan memberi keinsafan kepada kita, terutamanya di saat kita dilanda pandemik COVID-19 ini, menjadi satu asbab untuk menyedarkan kita bahawa bila Allah tarik nikmat sikit-sikit dalam kehidupan kita ni, menandakan kita perlu merasa sedar dan insaf, dan kita senantiasa mesti mematuhi segala perintah Allah agar Allah rahmati kita, agar Allah redha kita dan Allah memberkati kehidupan kita semua insya-Allah. Dan ambillah manfaat di bulan Ramadan ini, perbanyakkan beristighfar, perbanyakkan doa kepada Allah, kerana inilah bulan keampunan. Mudah-mudahan bila kita mendapat keampunan daripada Allah, di samping kita minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman dan Islam, supaya kita istiqamah dan konsisten dengan penghayatan Islam dan iman itulah kehidupan kita, maka kitalah golongan orang-orang yang menjiwai nilai ummatan wasata dan juga khairul ummah yang diperintahkan Allah kepada kita semua insya-Allah. Maka itulah sekadarnya secara ringkas pada malam ini, disebabkan oleh kita pun masa terhad. Tapi dengan masa terhad ini, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian peringatan bersama tadi dapat memberi suatu motivasi dan juga suatu kesedaran dan muhasabah kita bersama. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk dan juga dirahmati Allah serta diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.